Hai, Assalamualaikum. Ni hao and Vanakkam. Salam sejahtera. Kita di pengakhir rancangan ada second last daripada yang terakhir, yang kedua terakhir. Ini adalah salah satu daripada 3 soalan yang mesti ditanya oleh setiap orang yang hidup dalam dunia ni. Seorang Islam tanya dari mana kita datang, kita dah discuss, kita dah bincang dalam sesi chapter yang 3. Untuk apa kita datang? Apa tujuan hidup kita? Kita dah discuss dalam chapter yang sebelum ni, soalan sebelum ni. Dan yang ketiga, ke mana kita pergi? Ke mana kita pergi dari sini? Benda ini sangat penting sebab manusia itu ada, kita tahu, ada free will, ada kebebasan untuk memilih. Jadi kalau tidak ada keadilan, tak ada, kalau kita mati je, jadi macam tak adil kepada orang yang rajin, orang yang baik, daripada orang yang malas, daripada orang jahat. Sebab kita tahu dalam dunia ni tidak ada keadilan yang mutlak. Ramai orang jahat, mungkin ramai politician, diktator yang korup, yang curi duit, yang menindas, yang bunuh orang. Tapi banyak dia orang, sebab ada setengah tu yang terlalu berkuasa, dia boleh menjadi the law himself. Dia lebih tinggi daripada undang-undang yang kita buat. Itu satu. Dan banyak juga dalam macam mana kita nak cuba terangkan kepada setengah orang tu yang mungkin dilahirkan dalam negara yang bergolak, berperang. Dia dalam negara miskin, negara tu korup, mungkin setengah tu sakit, mungkin aksiden, orang dia menjadi mangsa, orang bunuh dia. Even dalam perbezaan antara lelaki dan perempuan ada banyak macam benda yang tak sama adil, tak equal, tak just. Jadi Allah telah menjadikan kepelbagaian. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang sihat, ada yang tak sihat. Sama ada kita yang mana yang senang, mana yang sihat, mana yang kuat, boleh menolong orang yang lemah. Itu sebagai satu ujian. Dia boleh bersyukur, walaupun dia tak nampak Tuhan, tapi dia boleh cari Tuhan, dan kesenangan itu dia rasa cukup, dan dia tolong orang lain. Dia tolong orang lain rather than orang yang tak nampak Tuhan, dia hanya serve, dia hanya memuaskan nafsu, dan ini yang kebanyakan orang tak boleh tak setuju. Sebab dalam dunia sekarang pun, dengan dunia kapitalisme, kita tahu hanya 5-10% orang kaya ni dia kontrol hampir 90% kekayaan yang ada dalam dunia ni. Secara amnya, secara undang-undang dunia, begitulah sah di sisi undang-undang, ya. Jadi kalau benda macam ni, walaupun orang yang kaya, walaupun raja-raja, dia akan sama je besok. On the day of judgment, dia akan diadili dengan seadil-adilnya. Jadi sebab sebagai seorang Islam, segala apa nikmat yang kita dapat, kaya ke, kesihatan ke, masa ke, semua akan ditanya apa yang kita buat. Sama ada kita dah buat ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Jadi kalau tanpa day of judgment ni adalah satu benda yang keadilan tu kita tak akan dapat peroleh. Kenapa orang setengah orang tu kena sakit? Kenapa setengah orang tu kena terseksa? Kenapa ada banyak ketidakadilan, ketidakseimbangan, ya? Tapi bukan menunjukkan ada setengah kawan Kristian saya cakap yang seorang Islam tu boleh masuk syurga dengan amal baik. Tidak. Kita masuk syurga adalah dengan rahmat Allah, ataupun by God grace kita masuk syurga. In fact, kalau Nabi Muhammad pun dia tak masuk syurga dengan amal baik dia. Masuk syurga kerana Allah redha atas Allah, dengan by God grace. Allah suka, dan Allah akan masukkan orang yang masuk. Sebab apa yang kita buat tak akan cukup dengan apa yang nikmat Tuhan bagi di syurga nanti. The syurga is basically eternity. Sampai bila-bila, sama ada dalam syurga ataupun neraka. So selagi kita hidup dalam tempoh hidup kita yang pendek ni, dunia ni, kita cuba berusaha keras untuk buat kebaikan sebaik-baik yang mungkin. Kita akan simpulkan dalam surah Al-Qari'ah, surah yang 101.
ayat yang ke-6 seterusnya. Fa'ama man sakulat mawazinu, seperti Tuhan cakap, dan siapa yang timbangan amal baik dia lebih berat daripada timbangan buruk, daripada kejahatan di dosa dia, fahuwa fi isyatir radiyah, dan untuknya adalah nikmat dan kesenangan, basically akan masuk syurga. Tapi kepada orangnya wa amma man khaffat mawazinu, pada siapa yang timbangan amal baik dia dibuat sikit lebih baik dibanding buat jahat. So ramai juga orang yang jahat, jadi juga yang buat baik. Banyak diktator kalau tengok, saya tak nak mention nama, banyak diktator kalau macam Hitler, kalau tengok sejarah ni, dia telah banyak bawa Jerman tu daripada ekonomi yang collapse, orang susah, sampai Germany itu boleh jadi negara yang paling pesat membangun di Eropah, maju, dan orang tu dah mendewa-dewakan dia macam Jesus one time. Banyak benda ni buat, tapi jadi dia akan ditimbangkan sama ada dia punya balance of good deeds, apa yang dia buat tu lagi berat daripada apa yang jahat. Jadi siapa yang timbangan amal dia lagi kurang daripada timbangan baik, lebih kurang daripada timbangan buruk dia ataupun kejahatan dia, fa ummuhu hawiyah, dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Hawiyah ni basically neraka, lubang neraka, dan ada kat itu sampai bila-bila. Jadi pada saya dia yang benda yang ketiga ni, dia mengkomplitkan, sebab dalam di kehidupan dunia tidak ada keadilan yang mutlak. Macam saya cakap, even dalam perbezaan antara lelaki dan perempuan ada banyak perbezaan. Kenapa tak semua lelaki? Kenapa tak semua kuat? Kenapa tak semua kaya? Kenapa semua tak sihat? Kenapa aku? Why me? Macam setengah orang tu, kenapa orang tu dilahirkan? Setengah tu bukan salah dia. Dan apakah kita adilkah kalau kita treat orang semua sama ada yang miskin ataupun kaya, yang rajin ataupun yang malas? Of course orang tu akan dapat juga balasan di dunia, tapi banyak juga balasan yang tak terbalas di dunia. Jadi dalam Tuhan dia kata, walaupun sekecil-kecil zarah, sama ada baik atau buruk akan diadili. Cuma kat sini dia akan timbang lah, mana yang banyak baik ataupun yang buruk, ya. Saya rasa benda tu dia completekan the whole, dan it makes sense dalam hidup kita yang mempunyai pilihan. Pilihlah buat baik, ya, dan pilihlah untuk menyembah Tuhan yang betul, bukan Tuhan yang kita ikut, bukan Tuhan ikut nafsu kita. Cari bukti dan kita discuss. With that, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.